Buletin Didik 11 Mac bersama saya Charles Mohan. Seramai 4,828 pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang berjaya dalam pengambilan khas secara one-off akan mengetahui penempatan mereka pada 18 Mac ini. Seterusnya, kumpulan guru-guru ini akan mula melaporkan diri pada 4 April. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan berkata semakan penempatan masing-masing boleh dibuat menerusi portal e-graduan KPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam perkongsian di Facebooknya berkata pelaksanaan inisiatif pengambilan khas guru secara one-off yang melibatkan keseluruhan 18,702 orang ini adalah antara usaha menangani isu kekurangan guru yang telah berlarutan sekian lama. Tahun lalu, Datuk Dr. Razi mengumumkan KPM akan mengambil seramai 18,702 pegawai pendidikan grade DG41 secara one-off untuk mengatasi masalah kekurangan guru di negara ini, terutamanya membabitkan negeri dan mata pelajaran tertentu. Katanya, kementerian akan terus bekerjasama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selaku pihak berkuasa melantik untuk mempercepatkan pelantikan dan penempatan baki pengambilan guru one-off dalam masa terdekat bagi menampung keperluan guru. KPM akan memastikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Suryajaya di Parit Yani, Batu Pahat, Johor dapat beroperasi tahun ini setelah terbengkalai 7 tahun. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Alamin, masalah projek sakit sekolah berkenaan akan diselesaikan dengan mengadakan perbincangan membabitkan beberapa kementerian berkaitan pengurusan teknikal. Datuk Mohamed berkata di peringkat KPM pihaknya akan mempercepatkan pelantikan kontraktor baru kerana kontraktor lama ditamatkan kontrak mereka 2 tahun yang lalu. Penamatan kontrak terbabit jelasnya ekoran prestasi kerja kontraktor terdahulu yang tidak memuaskan hingga berlaku kelewatan kepada kerja-kerja pembinaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program lawatan kerja di sekolah itu siang tadi. Datuk Mohamed berkata sekolah berkenaan kini sudah 97% siap dan baki 3% lagi itu perlu disiapkan secepat mungkin. Difahamkan seramai 1,500 pelajar dijangka memanfaatkan sekolah berkenaan apabila ia dibuka. Bagi peringkat awal, seramai 500 pelajar terdiri daripada tingkatan 1 dan 2 akan menggunakan kemudahan itu. Kesihatan Malaysia KKM menyeru ibu bapa mengambil peluang cuti sekolah dengan membawa anak mereka untuk mendapatkan vaksin. Menurut pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan keluarga KKM, Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid, cuti sekolah adalah waktu terbaik sebagai persediaan memasuki sekolah. Ini lebih-lebih lagi sekiranya anda risau tentang kesan adverse seperti demam dan sebagainya. Jadi sekarang adalah masa yang sangat sesuai sekiranya anda ada sebarang kesan lepas vaksin, ianya tidak akan mengganggu sesi pembelajaran anak-anak kita. Selain itu, apabila sesi persekolahan bermula semula, anak-anak sudah mendapat perlindungan dari jangkitan COVID-19 melalui vaksinasi tersebut. Tambah Dr. Rima, suntikan vaksin dapat memberi perlindungan optimum kepada anak terutamanya berusia 5 hingga bawah 12 tahun sekaligus ibu bapa akan rasa lebih selamat membawa anak yang telah mendapatkan vaksin bercuti sempena cuti sekolah. Slot temu janji untuk kanak-kanak boleh didapati melalui MySejahtera dan ibu bapa boleh membawa anak terus ke Pusat Pemberian Vaksin PPV berhampiran. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak atau PIK-KIDS ini telah pun dilancarkan pada 3 Februari 2022 dan kini memasuki minggu ke-6 pelaksanaannya. Setakat 9 Mac 2022, kira-kira 1.07 juta kanak-kanak berumur 5 hingga bawah 12 tahun telah pun menerima dos 1 dengan purata sebanyak 17,000 suntikan sehari. Sejak pelancaran PIK-KIDS, Kuala Lumpur mempunyai peratus tertinggi iaitu 76.8% populasi kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun menerima vaksin, sementara peratusan terendah adalah Kelantan, Terengganu dan Sabah. Bersua kembali. Pelbagai aktiviti dijalankan Kementerian Pengajian Tinggi KPT sempena program Prihatin Keluarga Malaysia di Johor. Kali ini pasukan KPT turun menyantuni komuniti di daerah Segamat.
Menterinya, Datuk Seri Noraini Ahmad turut sama meninjau aktiviti yang dijalankan oleh sukarelawan KPT. Di Dewan Serbaguna Kampung Tenang Labis diadakan khidmat servis motosikal percuma dan kursus asas solekan. Penduduk juga berpeluang menjalani perkhidmatan pemeriksaan dan rawatan kesihatan yang disediakan Hospital Pakar Kanak-kanak UKM selain penawaran perkhidmatan membaiki komputer secara percuma dan juga servis penghawa dingin oleh Universiti Teknologi Malaysia. Para belia yang berkelayakan juga berpeluang mencari pekerjaan menerusi Karnival Jamin Kerja yang dianjurkan dengan kerjasama Perkeso dan syarikat-syarikat ternama. Datuk Seri Noraini turut mengunjungi 3 buah rumah pesakit terlantar dalam program ziarah kasih. Bagi membuka peluang kepada pelajar dan penyelidik menubuhkan syarikat pemula atau startup yang berdaya saing di Malaysia dan antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM membangunkan Pemula at UKM. Menerusi platform ini, pelajar dan warga penyelidik UKM akan diberi bimbingan komprehensif untuk menjadi usahawan teknologi. Majlis Perasmian Pemula at UKM berlangsung di Akademia Cyber Teknopolis UKM hari ini. Dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Datuk Seri Abdul Razak Jaafar. Program ini sejajar dengan dasar dan sasaran KPT untuk melihat peningkatan kadar pengkomersialan hasil penyelidikan yang mampu menjana ekonomi negara, sekaligus melahirkan lebih banyak syarikat pemula yang ditubuhkan oleh penyelidik dan pelajar yang mampu bersaing di pasaran yang lebih kompetitif. Pusat Idea dan Kluster Penyelidikan UKM turut melancarkan geran translasi UKM yang akan membantu para penyelidik UKM. Turut hadir pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak dan Naib Chancellor UKM Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Toriman. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menjangkakan fasa peralihan monsun akan bermula pada 14 Mac ini dan berterusan sehingga pertengahan Mei. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata permulaan fasa peralihan itu menandakan berakhirnya monsun timur laut yang bermula sejak 3 November lalu. Dalam satu kenyataan, Muhammad Elmi memaklumkan ketika fasa peralihan monsun ini negara akan menerima tiupan angin lemah daripada pelbagai arah yang akan membawa kejadian ribut petir di mana lazimnya membawa hujan lebat berserta angin kencang dalam jangka masa singkat. Kejadian ini berlaku terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan negeri pantai barat, pedalaman Semenanjung, barat Sabah serta barat dan tengah Sarawak. Beliau berkata keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada ketika tempoh ini serta sentiasa merujuk laman web Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Lebih 300 koleksi tenun Pahang diraja hasil kerja tangan banduan dari penjara Penur dan penjara Bentong bakal dipamerkan pada Minggu Craft London di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square pada 9 hingga 15 Mei depan. Penyertaan julung kalinya itu turut menyaksikan lebih 30 koleksi mendapat sentuhan kreatif dan rekaan daripada Raja Permaisuri Agong, Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria yang juga penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja. Inisiatif Raja Permaisuri Agong itu bagi mempromosi produk kraf tempatan terutamanya kain tenun di luar negara. Minggu Craft London bakal mengumpulkan hampir 300 pembuat, pereka, jenama serta galeri yang terkenal dari seluruh dunia bagi mempamerkan produk kraf. Penyertaan Malaysia juga dapat memberi pendedahan kepada penggiat tempatan dalam menghasilkan produk kraf yang bermutu tinggi. Delegasi Malaysia bakal diwakili 50 peserta dari Yayasan Tenun Pahang, Jabatan Penjara Malaysia dan Kraf Tangan Malaysia.
Hong Kong akan menumpukan kepada pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 terhadap golongan kanak-kanak dan warga emas ekoran lonjakan peningkatan kes ketika ini. Dalam tempoh 2 minggu lalu, Hong Kong telah merekodkan lebih 600,000 jangkitan dan lebih 3,100 kematian. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam berkata pihak berkuasa ketika ini bertungkus lumus menangani peningkatan kes dan kematian terutamanya di rumah penjagaan. Menurut Our World in Data, Hong Kong mencatat angka kematian tertinggi di dunia sepanjang tempoh minggu terbabit hingga 9 Mac lalu dengan kebanyakan mangsa membabitkan warga emas yang belum divaksin. Ramai penduduk di Hong Kong belum divaksin. Setakat tahun lalu berikutan angka jangkitan yang rendah ketika itu selain kebimbangan akan kesan sampingan imunisasi berkenaan. Lebih 90% kematian di Hong Kong kini membabitkan mangsa yang tidak lengkap vaksinasi. Kumpulan K-pop sensasi BTS kembali beraksi di pentas Seoul, Korea Selatan buat kali pertama sejak pandemik COVID-19 melanda dunia 2 tahun lalu sekaligus mengubati kerinduan peminat. Ia bagaimanapun berlangsung dengan SOP ketat apabila penonton hanya dibenarkan memberi tepukan dan dilarang menjerit dan menyanyi bersama. Konsert Permission to Dance on Stage Seoul yang berlangsung di Stadium Olimpik Seoul itu merupakan satu daripada 3 siri konsert yang berlangsung selama 3 hari. Stadium dengan kapasiti 60,000 pengunjung ini bagaimanapun hanya membenarkan kehadiran 15,000 penonton pada setiap persembahan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Kemeriahan bagaimanapun jelas kelihatan ketika konsert berlangsung apabila para peminat melambai menggunakan lampu LED berwarna ungu iaitu warna rasmi kelab peminat BTS. 45,000 tiket untuk ketiga-tiga konsert berkenaan dilaporkan habis terjual dalam masa beberapa minit sahaja walaupun banyak syarat ketat ditetapkan penganjur. Untuk rekod, pada tahun 2020, BTS terpaksa membatalkan konsert jelajah terbesar mereka yang melibatkan 40 konsert akibat pandemik COVID-19. Sebaliknya hanya mengadakan beberapa konsert dalam talian saja. Namun begitu, pertunjukan pertama mereka di Los Angeles November lalu telah berjaya mengutip sebanyak $33.3 juta seperti yang dilaporkan Billboard. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam, iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad 20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara China. Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di Barat. Bersua kembali, kecemerlangan atlet ski air negara Alia Yong Anifa muncul juara keseluruhan pada kejohanan Momba Masters 2022 di Melbourne, Australia seharusnya menjadi inspirasi buat remaja khasnya membuktikan tiada yang mustahil untuk meraih kejayaan. Pada usia 18 tahun, Alia membuktikan kemampuannya mengatasi pencabar-pencabar dari seluruh dunia. Alia merangkul emas dalam acara triks dan jam serta gangsa dalam acara slalom sekaligus muncul juara keseluruhan pada kejohanan Momba Masters yang berlangsung di Sungai Yara, Melbourne. Dalam acara triks, Alia meraih pingat emas selepas mencatat keseluruhan 6,780 mata dalam 2 hari pertandingan menewaskan peserta tuan rumah Erika Hayes 5,680 mata dan Dominga Gonzalez dari Chile 3,580 mata.
Alia seterusnya menguasai acara jam untuk menambah satu lagi pingat emas. Lebih Manis turut mencatat rekod baharu kebangsaan 41.4 meter mengatasi rekod miliknya sendiri 39.5 meter. Acara slalom pula, Alia bangkit daripada kedudukan kelima pada pusingan pertama untuk mengakhiri cabaran di tempat ketiga. Namun ia sudah memadai buat Alia muncul juara keseluruhan. Alia mengakui cabaran hebat di Sungaiara namun menyukainya, apatah lagi mampu meraih 2 pingat emas dan mencatat rekod peribadi terbaik. Liga Bola Tampar Malaysia MVL saingan memasuki fasa suku akhir hari ini. Terdahulu Selangor Lions menampilkan kelas tersendiri mencatat kemenangan ketiga berturut-turut untuk bergelar juara kumpulan A. Menentang ATM Wolf pada perlawanan terakhir kumpulan, Selangor Lions sekali lagi merakam kemenangan 3-0. Selangor Lions berdepan ATM Wolf pada aksi terakhir kumpulan A. Mudah memenangi set pertama 25-14, Selangor Lions diberi tentangan hebat ATM Wolf pada set kedua. Nyata Selangor Lions berada dalam kelas tersendiri memenangi saingan hebat itu dengan kemenangan 31-29. Set ketiga, Selangor Lions tidak lagi mampu dicabar ATM Wolf apabila menang 25-6. Dalam satu lagi aksi, kumpulan A menampilkan perlawanan sengit. Sarawak Hornbill menentang KL Shark. Tewas kepada Selangor Lions semalam, Sarawak Hornbill turun lebih garang, mengungguli dua set awal 25-22 dan 25-21. Set ketiga, KL Shark bangkit dengan kemenangan 25-21. Bagaimanapun, hasrat KL Shark mengheret perlawanan ke set penentuan tidak kesampaian apabila Sarawak menguasai set keempat dengan keputusan 26-24. Krisis Rusia dan Ukraine nyata turut terkena tempiasnya kepada arena sukan dunia. Antara yang terkesan, kelab elit Liga Perdana Inggeris milik jutawan dari Rusia, Roman Abramovich. Tindakan United Kingdom membekukan aset dan mengenakan sekatan perjalanan ke atas Abramovich membantutkan rancangannya terhadap masa depan Chelsea. Bukan saja aset milik Abramovich dibekukan berkuat kuasa serta-merta, malah sekatan turut dikenakan terhadap rakan-rakan perniagaan Abramovich, antaranya Ole Deripaska. Individu lain yang menerima nasib sama ialah Ketua Eksekutif Rosneft, Igor Sechin, yang disifatkan Britain sebagai orang kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Ketua Gazprom, Alexei Miller. Turut berada dalam senarai termasuk pengurusi Bank BTB Andrei Kostin, Presiden Transnet Nikolai Tokarev dan pengurusi Bank Rusia Dmitry Lebedev. Perkembangan ini menyaksikan kedai kelab Liga Perdana Inggeris itu terpaksa ditutup seketika sementara Stadium Stamford Bridge juga berada dalam pemantauan. Dalam satu kenyataan, kelab mereka cuba beroperasi seperti biasa mengikut lesen dan kebenaran yang diperuntukkan oleh pihak berkuasa. Abramovich minggu lalu mengumumkan akan menjual Chelsea selepas membeli kelab itu pada 2003 dan menyaksikan kejayaan Chelsea di peringkat domestik dan Eropah. Gelagat panda gergasi pertama yang dilahirkan di Singapura bersama ibunya mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.